Selamat sejahtera. Nama saya ialah Parvin Analaki Satyamurti. Nombor kad matrik saya ialah 10 DKM 22F2003. Topik yang kami ingin membincangkan ialah kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Penurunan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda adalah isu yang kompleks dan banyak dikaji oleh ahli sosiologi dan psikologi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemerosotan ini adalah perubahan dalam cara komunikasi dan interaksi sosial berlaku dalam era digital. Menurut kajian terkini, penggunaan teknologi seperti telefon pintar dan media sosial dapat mengurangkan interaksi sosial bersemuka. Yang lain, penurunan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda adalah isu yang kompleks dan banyak dikaji oleh ahli sosiologi dan psikologi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemerosotan ini adalah perubahan dalam cara komunikasi dan interaksi berlaku dalam era digital. Menurut kajian terkini, penggunaan teknologi seperti telefon pintar dan media sosial dapat mengurangkan interaksi sosial bersemuka yang boleh mengurangkan kasih sayang dan kepekaan terhadap emosi orang lain. Selain itu, faktor-faktor lain seperti tekanan hidup yang tinggi, gaya hidup yang sibuk, dan perubahan dalam nilai-nilai budaya juga berperanan dalam menurunkan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Penting untuk terus memahami isu ini dan mencari cara untuk mempromosikan nilai-nilai kasih sayang dalam masyarakat kita. Selamat sejahtera. Nama saya Parvin Analaki Muthukumaran. Nombor kad matrik saya ialah 10 DKM 22F2007. Tanpa membuang masa, marilah kita berbincang tentang objektif penghasilan dokumentasi ini tentang kemerosotan nilai kasih sayang dalam generasi muda. Yang pertama sekali adalah kesedaran. Objektif penghasilan video ini dapat meningkatkan kesedaran tentang isu kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda, termasuk punca dan kesannya kepada individu dan masyarakat. Selain itu, pendidikan. Pendidikan penonton tentang pentingnya memelihara nilai kasih sayang, empati, dan hubungan interpolasi yang sehat. Yang seterusnya adalah penglibatan masyarakat. Video ini dapat menggalakkan masyarakat melibatkan dalam usaha mengatasi masalah ini, termasuk keluarga, sekolah, dan organisasi sosial. Di samping itu, penghasilan video ini juga dapat menggalakkan tindakan positif dari penonton, seperti mengambil bahagian dalam program komuniti atau inisiatif pendidikan. Objektif ini dapat membantu memastikan dokumentasi video tersebut informatif, menarik, dan mempunyai impak yang berkesan dalam mempromosikan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Antaranya adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi berlebihan seperti elektronik dan media sosial boleh mengurangkan interaksi sosial bersemuka dan menghalang pengembangan hubungan emosi yang mendalam. Selain itu, kebimbingan kerja. Tekanan daripada kerja dan kehidupan yang sibuk boleh menyebabkan generasi muda kurang memberi perhatian kepada perkara-perkara emosi. Seterusnya, perkara yang kompetitif. Sistem pendidikan yang kompetitif boleh menyebabkan individu fokus terlalu banyak pada pencapaian akademik dan kurang berinteraksi secara sosial. Di samping itu, persekitaran sosial yang tidak sehat. Terdedah kepada persekitaran sosial yang tidak sehat seperti penggunaan dada atau kekerasan boleh mengganggu perkembangan kasih sayang dalam kalangan keluarga. Akhir sekali, kekurangan peranan keluarga, perubahan dalam struktur keluarga, dan kekurangan penyertaan keluarga dalam kehidupan individu boleh mengurangkan nilai kasih sayang. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda.
Sekian, terima kasih. Saya Desha Krishnan, Analaki Krishnan dari DKM 2A. Nombor matrik saya 10 DKM 22F 2001. Okey, kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda adalah isu yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kesan yang mungkin timbul daripada kemerosotan ini termasuk hubungan keluarga yang lemah, sebab kurangnya kasih sayang dalam keluarga dapat menyebabkan konflik dan hubungan yang renggang antara generasi muda dan orang dewasa. Seterusnya, gangguan emosi. Kemerosotan kasih sayang boleh mengakibatkan gangguan emosi seperti kecemasan dan kemurungan pada generasi muda. Selain itu, ketidakstabilan sosial. Generasi muda mungkin cenderung mencari kasih sayang di luar keluarga, yang boleh membawa kepada pergaulan yang tidak sihat atau ketidakstabilan sosial. Kesan ialah untuk mengatasi kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Beberapa langkah boleh diambil ialah pendidikan di rumah. Ibu bapa harus mendidik anak-anak tentang pentingnya kasih sayang, empati dan menghargai orang lain. Membina hubungan yang erat dalam keluarga boleh membentuk asas nilai ini. Selain itu, kokurikulum sekolah. Sekolah dapat memasukkan modul atau aktiviti yang berkaitan dengan pembinaan karakter seperti kerjasama, empati dan rasa hormat terhadap sesama. Selain daripada itu, penglibatan dan aktiviti komuniti. Melibatkan generasi muda dalam aktiviti sosial dan komuniti boleh membantu mereka memahami dan menghargai kepelbagaian serta kepentingan bersikap baik kepada orang lain. Selain itu, satu video untuk ditayangkan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Kami adalah daripada kumpulan 1 dan nama saya ialah Sasmita Anapurba Subramaniam dan nombor matrik ialah 10 DEP 20F 1046. Tajuk yang telah kami ambil bagi bual bicara pada hari ini adalah kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan remaja. Selamat sejahtera Puan, nama saya Pertiwa Wali Krishnan, nombor matrik 10 DEP 20F 1018. Halo, selamat sejahtera. Nama saya adalah Parinder Singh. Saya dari kelas DEP 5B dan nombor matrik saya adalah 10 DEP 20F 1059. Salam sejahtera Puan. Nama saya Danish Rajalingam. Nombor kad matrik saya 10 DEP 20F 1008. Setiap remaja mempunyai masa depan yang sangat cemerlang. Tetapi pada hari ini, akhbar-akhbar tersebut tidak berkata demikian. Ini saya katakan kerana setiap kali saya membuka akhbar, saya dapat mencari akhbar-akhbar ataupun berita yang menunjukkan tentang remaja yang mempunyai masalah sosial ataupun yang mempunyai permasalahan akhlak. Mereka juga melakukan aktiviti-aktiviti yang ganas seperti mengambil dadah, kes luar nikah dan juga lain-lain. Tapi berbanding dengan zaman dahulu, saya rasa remaja pada zaman ini mempunyai lebih banyak masalah sosial. Terdapat juga kemerosotan dalam nilai kasih sayang dalam kalangan remaja pada zaman ini. Jadi nilai kasih sayang ini merupakan sesuatu yang asas yang perlu ada pada manusia. Tetapi mereka juga remaja pada hari ini juga lebih cenderung dalam menggunakan telefon dan mereka lalai dalam masalah keluarga. Mereka tidak lagi endah dan tidak kisah terhadap masalah keluarga. Pada pendapat anda, apakah anda rasa faktor yang memang menyebabkan masalah tersebut, Danish? Antara salah satu faktor adalah kurang kesedaran ibu bapa. Disebabkan rumah adalah tempat paling baik untuk memulakan pendidikan. Tetapi ibu bapa sebagai ketua keluarga perlu untuk menunjukkan contoh yang terbaik bagi anak-anak. Misalnya, ibu bapa perlulah mempraktikkan semula nilai-nilai budi dan budi bahasa yang menjadi warisan generasi terdahulu. Kesibukan bekerja bukan alasan untuk memupuk ciri-ciri kepribadian
yang luhur semada untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak dengan sempurna. Merujuk majalah Dewan Masyarakat, keseluruhan Oktober 2006 adalah membicarakan isu gotik di kalangan remaja belasan tahun sekitar Kuala Lumpur. Baik, selain faktor yang telah disebut oleh Danish sebentar tadi, apakah faktor lain yang boleh menyebabkan kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan masyarakat, Pritipa? Punca yang seterusnya adalah punca kurang didikan agama. Punca kurang didikan agama adalah semua agama mengajar kepada kebaikan dan tata susila serta nilai-nilai murni yang harus diamalkan pengikutnya, tidak kira agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Ibu bapa berperanan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai murni selaras dengan norma masyarakat pada hari ini amat penting dalam memastikan kerohanian yang mantap dalam diri anak-anak. Didikan agama yang cukup dapat melahirkan anak-anak yang dapat membezakan antara baik dan buruk serta mempunyai jati diri yang utuh untuk melawan serangga-rangga pemikiran dan budaya negatif. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengajar, kemewahan serta mengejar aktiviti sosial lain boleh menyebabkan kemerosotan nilai-nilai murni bila ia tidak berterusan agama. Pada zaman sekarang, remaja seseorang individu sudah semestinya ingin mencuba pelbagai benda dalam kehidupan mereka. Kehidupan zaman remaja seolah-olah memberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan pelbagai perkara. Oleh sebab itu tidak mustahil seseorang remaja boleh terjebak ke dalam gejala sosial. Jika kita teliti dengan mendalaman, terdapat banyak punca kenapa golongan remaja telah hilang nilai-nilai murni apabila perkara-perkara yang ingin dicuba tidak dibenarkan agama atau hanya mengetahui separuh sahaja dari ajaran agama. Sebagai contohnya, bagi yang beragama Islam, hina adalah haram. Mereka tahu ia haram, tetapi mereka tidak menjauhkan diri atau tidak dapat menahan diri apabila mereka mabuk. Mereka merasakan dosa minum arak adalah tidak seberat zina. Jadi memikiran mereka hanya minum arak dan mereka tidak melakukan zina. Mereka menghalalkan sendiri tindakan minum minuman keras itu. Wahala minuman keras sebenarnya boleh menyebabkan zina berlaku kerana tidak menyadari tindakan sendiri bila sudah mabuk. Selain dari faktor kurang didikan agama dari ibu bapa, remaja sendiri merupakan sebab berlakunya kemerosotan nilai-nilai murni. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam walaupun ibu bapa telah mengambil tindakan sewajarnya dengan menghantar anak-anak ke program kerohanian bagi menstabilkan antara unsur rohani, mental dan fizikal. Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka. Remaja terbit juga biasanya tidak sembahyang dan mengingkari perintah agama yang lain. Mereka berpendapat bahawa kehidupan masa remaja perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Kekurangan nilai agama di dalam
diri remaja menyebabkan mereka senang terpengaruh dengan media sosial sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media sosial kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba. Sebenarnya sikap ingin mencuba ini adalah sikap yang baik, tetapi bukan semua perkara boleh dicuba sewenang-wenangnya. Remaja tidak mahu menilai sebaik dan keburukan sesuatu perkara yang dipengaruhi melalui media sosial. Saya percaya bahawa berikut merupakan faktor-faktor berlakunya kemerosotan dalam nilai kasih sayang. Tetapi apabila kesan-kesan atau implikasi yang akan berlaku jika terdapat kemerosotan dalam nilai kasih sayang? Sebagai salah seorang masyarakat dalam komuniti, kita mestilah mengamalkan nilai kasih sayang agar mendapatkan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sekiranya tidak mengamalkan nilai kasih sayang dalam generasi muda, terdapat beberapa kesan buruk yang berlaku. Antaranya, hubungan seseorang akan menjadi renggang kerana tiadanya kasih sayang untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Seterusnya, kehidupan kita akan tenteram dan berasa tidak bergembira untuk bergaul dengan orang lain. Akhirnya, anak yang diberi layanan yang berbeza atau berkurangan kasih sayang boleh menyebabkan mereka kurang keyakinan diri, kemurungan, senang untuk bertindak agresif dan pencapaian akademik yang berkurangan dan kurang memuaskan. Apakah langkah-langkah ataupun cara untuk mengatasi nilai kasih sayang daripada lenyap daripada jiwa seseorang remaja? Saya akan menerangkan langkah-langkah mengatasi masalah atau sikap mementingkan diri dalam dan tidak menerima tugasan dalam kalangan masyarakat. Langkah pertama adalah menguatkuasakan undang-undang. Contohnya, langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dan membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan pengalaman dilantik dalam menetapkan pelaksanaan dan berkesan kaunseling tersebut. Yang kedua adalah menguatkuasakan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis, yang mana bidang kuasa seperti sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dan dalam mendisiplinkan pelajar yang bermasalah, di mana kes pelajar tersebut akan dirujuk kepada pihak polis sebagai penyelesaian yang terakhir. Dan isi ketiga dan yang terakhir adalah pelaksanaan projek khusus untuk program remaja. Contohnya, program yang khusus untuk golongan remaja perlu diperbanyakkan bagi membentuk sasia diri remaja. Melalui program-program ini, nilai murni dapat diselitkan dalam diri remaja dan menjadi golongan dan amalan mereka. Program khidmat negara adalah satu daripada usaha untuk mengatasi masalah remaja dalam melibatkan daripada remaja itu bersendirian. Contohnya lain daripada seperti program rakan muda, I Am For You dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Pada pendapat anda, apakah langkah lain selain daripada apa yang disebut oleh Parvinder yang anda rasa boleh mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang? Antara langkah pertamanya ialah peranan ibu bapa memainkan peranan yang paling penting di isu ini. Kerana peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan setiap
gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka yang mempunyai kedudukan moral yang terbaik. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Di samping itu, tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, tanamkan nilai-nilai murni motivasi, melatih anak-anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, menepati janji, berketerampilan, menunjukkan kepribadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa juga hendaklah menjadi role model kepada anak-anak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, saya mengatakan bahawa setiap remaja haruslah memupuk rasa kasih sayang dalam diri sendiri tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bangsa, agama ataupun kedudukan sosial dan tanpa mengira usianya, sebab kita berada di negara yang berbilang kaum dan ini merupakan tanggungjawab setiap orang untuk memupuk rasa kasih sayang dalam diri sendiri. Peranan tersebut juga haruslah dipatuhi dan diamalkan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk mengatasi kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan remaja. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Abdul Hasan Analaki Munyandi dari kelas DKM 2A. Nombor kad metrik ialah 10 DKM 22F202. Sekarang saya memberikan rumusan. Rumusan ialah kemaslahatan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda adalah isu yang semakin penting dalam masyarakat moden. Kajian terkini menunjukkan beberapa faktor yang mungkin menjumbang kepada fenomena ini. Pertama, menggunakan teknologi dalam komunikasi telah mengubah cara generasi muda berintegrasi. Mereka mungkin lebih cenderung berkomunikasi secara dalam talian daripada berhubung secara fizikal. Selain itu, tekanan hidup moden seperti kehidupan yang sibuk dalam berorientasikan kerja boleh menggunakan masa yang disediakan untuk integrasi sosial yang berkualiti. Pendidikan juga mungkin memberi tumpuan terlalu banyak kepada pencapaian individu penggambar kebaikan, pembangunan nilai-nilai seperti empati dan kesedaran terhadap orang lain. Seterusnya, untuk mengatasi kemusyawaratan ini, penting untuk mempromosikan kesedaran mengenali nilai-nilai kasih sayang dan menjadikannya sebagian daripada pendidikan formal dan tidak formal. Masyarakat juga perlu memberikan sokongan kepada inisiatif dan program yang mengekalkan integrasi sosial positif dalam kalangan generasi muda. Sekian, terima kasih.